Weh, geng SPM, Cikgu Edu di sini. Jom kita settlekan bab 4 sejarah dalam masa kurang 5 minit. Confirm faham punya. Okey, jom kita mulakan. Cuba bayangkan, korang tengah lepak mamak. Wi-Fi laju, scroll TikTok, order teh tarik air satu. Sekejap je sampai. Best kan hidup kita sekarang? Tengoklah sekeliling kita ni. Ada telefon pintar canggih, internet laju gila, stadium besar-besar. Semua ni ada depan mata kita je hari-hari. Jadi, soalan cepu mas dia, dengan semua benda-benda canggih ni, adakah kita ni dikira bertamadun? Apa benda sebenarnya tamadun tu? Untuk jawab soalan tu, kita kena faham dulu dari mana datangnya perkataan tamadun ni. Dia bukan sembarangan tau. Jom kita go through laju-laju. Okey, pertama sekali, dari bahasa Yunani ada perkataan civitas. Maksud dia senang gila, bandar atau kota. So, kalau ada bandar, ada tamadun lah bagi diorang. Simple. Next, bahasa Inggeris. Kita semua tahu kan, civilization. Maksud dia lebih kurang macam peradaban. Kind of general sikit lah. Dan yang paling best, dari bahasa Arab, kita ada perkataan mudun atau madain. Ini power sebab dia bukan pasal bandar je, tapi ada tambah satu benda penting, tinggi budi bahasa. Yang ni special sikit. Okey, part ni lah ramai yang pening. Konsep barat lawan konsep Islam. Tapi relax, senang je sebenarnya. Cikgu terangkan. Okey, sekarang explain like I'm 14 time. Dengar betul-betul. Ini cara paling simple nak bezakan dua-dua ni. Macam ni je. Pandangan barat, dia fokus pada benda yang kita boleh nampak. Pembangunan lahiriah, contohnya bangunan lawa, art, undang-undang. Tapi pandangan Islam pula, dia cover dua-dua. Yang boleh nampak, iaitu lahiriah, dan yang tak boleh nampak, iaitu rohaniah. Macam akhlak kita, moral, kepercayaan. So dia complete package. Faham? Alright, stand by. Pen, kertas, ready. Ini part confirm masuk exam punya. 5 ciri tamadun yang korang wajib hafal. 1. Pertempatan kekal. 2. Sistem pemerintahan. 3. Kehidupan berorganisasi. 4. Agama dan kepercayaan. Dan 5. Bahasa dan tulisan. Dah, cepat screenshot slide ni sekarang untuk revision nanti. Tengok ni. Bandar Purba Mohenjo-Daro ni contoh perfect untuk 2 ciri pertama tu. Manusia dah tak pindah randah, diorang dah ada pertempatan kekal. Dan bandar tu teratur gila, maksudnya dah ada sistem pemerintahan yang mantap. Tengok pula kuil kat Mesir ni. Punyalah gah. Ini bukti kukuh yang mereka ada agama dan kepercayaan yang sangat penting dalam hidup diorang. Jadi teras masyarakat. Dan jangan lupa, macam mana semua ni boleh bertahan? Sebab diorang ada bahasa dan tulisan. Dengan tulisanlah diorang boleh pass down ilmu, rekod sejarah, catat undang-undang. Kalau tak, semua hilang macam tu je. Okey, rasa dah pro? Jom kita test power. Pop quiz, 3 soalan, 3 saat je setiap satu. Ready? Let's go! Soalan nombor 1. Perkataan tamadun dalam bahasa Arab merujuk kepada fikir. Jawapan dia C. Tinggi budi bahasa. Ingatkan, Arab bukan setakat bandar, tapi adab pun kena jaga. Siapa betul? Power. Okey, soalan 2. Konsep tamadun dari sudut pandangan barat, dia pentingkan apa? Cepat-cepat. Jawapannya B. Pembangunan lahiriah. Benda yang boleh nampak tu. Kan senang je. Korang memang genius lah. Soalan terakhir, hati-hati ada perkataan bukan kat situ. Antara berikut, yang mana bukan ciri tamadun awal? Dan jawapannya ialah C. Kehidupan nomad. Confirm A+ sejarah ni. Nomad tu kan zaman sebelum ada tamadun. Masa orang masih pindah-pindah. So, inilah poin paling penting yang korang kena ingat. Tamadun ni bukan pasal bangunan tinggi je, tapi pasal idea yang besar dan peribadi yang mulia juga. Alright, itu je untuk hari ni. Fikir-fikirkanlah soalan ni. Apa agaknya ciri tamadun untuk generasi kita pula? Jangan lupa smash butang like tu dan kita jumpa untuk bab 5. Ciao!